Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti lama. Saya tengok last kita di surau ni bulan Februari. Lama. Bulan Mac dengan bulan April kita tak ada pasal puasa dengan raya. Kemudian bulan lepas saya ada program kot, saya tak ingat. Tapi tak ada. Ni baru kita sambung pula. Tapi ala kulli hal, saya ada 1, 2, 3 tempat surau yang pakai kitab ni. Dan tuan-tuan yang paling depan. Satu lagi di Pauh Jaya, satu lagi di Padang Serai. Tapi tuan-tuan yang paling depan sekali. Sampai setakat ni pun masih depan. Test. Dia bunyi macam begong. Kau saya seorang je faham. Testing. Oh, imamnya. Tu saya suara saya sedap kan. Okey, apa nama dia begong sikit. Kalau imam sedap ni. Baik, jadi malam ni tuan-tuan, kita akan apa nama ni, kita akan masuk bab yang baru. Bab kisah. Dalam ni Ibn Kathir namakan sebagai kisah kaum Yasin. Kisah kaum Yasin. Dia berdengung sikit dia. Tuan-tuan kena dengar clear tak? Tuan clear tak apa, saya tak apa nak clear, suara saya sendiri. Tak apalah, tuan-tuan kat tangan kan tak clear lah. Ni karaoke ni. Ada 2-3 masjid kami pergi jenis kubah besar kan. Lagi saya tak dengar apa. Saya dengar saya. 40 minit tuan-tuan cakap lagu tu pening kepala terus saya. Pasal kita duk tangkap suara kita sendiri. Kan, ni tak apalah kot, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang kisah kaum dalam surah Yasin. Dan Ibn Kathir namakan kat sini kisah kaum Yasin, kaum dalam surah Yasin, ataupun dia lebih terkenal dengan sebutan Ashabul Qaryah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Sebenarnya ayat itu, Ashabul Qaryah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang kaum itu. Sebab ingat tak kita dah cerita sebelum ni, dalam bab ni kita dalam fasa Ibn Kathir nak cerita fasa interval antara umat sebelum yang pernah dibinasakan secara massa, secara mass destruction, pemusnahan besar-besaran. Kemudian umat selepas itu yang kita tak dengar dah kemusnahan besar-besaran sangat. Kalau ada pun hukuman-hukuman yang bersifat kepada kelompok tertentu, bukan kemusnahan umat. Jadi sekarang kita berada pada fasa yang mana interval. Ibn Kathir yang bahagikan ni. Kita fasa interval ni fasa umat yang antara yang umat sebelumnya, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh yang dimusnahkan, kemusnahan total. Kemudian nanti ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Rasulullah yang ada kemusnahan tapi bukan kemusnahan total. Ada bencana, ada hukuman, ada balasan tapi bukan total. Jadi antara dua fasa ini, di tengah-tengah tu ada fasa interval. Fasa interval itulah yang sedang kita teliti pada malam ini dan bulan sebelum ni. Sebelumnya kita dah bincangkan tentang Nabi Hanzalah, Ashabul Ras. Yang ni kita mai kepada kisah Ashabul Yasin ataupun Ashabul Qaryah. Baik, jadi kita mulakan. Mengenai kisah kaum Yasin ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surah Yasin sebagaimana ayat berikut yang tadi itu, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalith. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah perumpamaan kepada mereka, kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, kepada kaum musyrikin tentang kisah Ashabul Qaryah. Yang mana ketika mana Allah menghantarkan kepada mereka 2 orang rasul, fakadzabuhuma.
Kadzdzaba, depa ini takzib, mereka ni mendustakan rasul-rasul tersebut. Fa'azzazna bisalis, kemudian Allah kuatkan lagi dakwah tersebut dengan tambah seorang lagi. Ya. Tetapi mereka masih mendustakan. Nak contoh yang tu, ya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Inni ilaikum mursalun tu kan. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Qalu innama ana basyarum mislukum. Itu surah lain. Kamu tidak lain. Inni ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Qalu ma antum illa basyar. Depa kata kepada tiga orang rasul ni, ma antum illa basyar. Basyarun ni manusia lah. Sebab tu Rasulullah SAW ada sifat apa? Sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi ada sedih, Nabi ada gembira, ada masa Nabi bergurau, ada masa Nabi marah, kan? Nabi juga ada sifat kebapaan, Nabi juga ada sifat kesuamian, Nabi juga ada sifat kemasyarakatan. Sebab Nabi basyariyah, Nabi manusia. Sebab tu Nabi kata, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ini adalah manusia sama macam kamu. Cuma yang membezakan aku dengan kamu, kata Nabi, aku ini diberi wahyu. Tapi tentulah Nabi itu lebih mulia. Ayat ini bukan nak mengatakan Rasulullah tu sama level dengan kita saja. Tidak. Tentulah Rasulullah makhluk paling mulia. Tetapi ayat Quran itu nak beritahu kepada kita, Rasulullah itu adalah manusia. Ya? Sebab agar orang tidak berhujah mengatakan tak apalah dia Rasul. Tidak. Rasul juga manusia. Dia bukan malaikat. Dia manusia. Dia juga diuji. Baginda juga diuji. Para Rasul sebelumnya juga diuji. Ya, diuji dengan kehilangan tambah Rasulullah SAW. Anak-anak laki baginda semua meninggal ketika kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal ketika kecil. Nabi diuji dengan lebih banyak ujian berbanding kita. Dengan rasa kesedihan, rasa rindu, Nabi juga diuji, tuan-tuan. Pernah Siti Aisyah tanya Rasulullah kan, dalam usia dakwah baginda ni, kenangan apa yang paling berat, yang paling tak boleh baginda lupa? Kata Nabi apa? Peristiwa selepas balik daripada Taif tu. Yang baginda tak tahu nak talau ke mana dah. Yang Rasulullah angkat tangan doa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ila man takiluni tu. Kepada siapa engkau nak serahkan aku ini? Kepada musuh-musuh yang ila qaribin alladhi malaktahu amri. Adakah kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusanku, au ba'idin, ataupun kepada musuh yang jauh yang datang. Bunyi sama macam saya. Jadi macam tu, no? Jadi Rasulullah mengenangkan yang tu antara yang paling Nabi tak boleh lupa. Baik, kembali kepada kisah ini. Depa ni kata kepada tiga orang rasul ni, hampa ni tak ada lain manusia lah. Kerana apa? Kerana dia expect kalau Rasul ni kena lebih pada manusia. Tapi Allah dah jawab dah. Kalau Allah hantar malaikat, dia pun akan buat alasan pula. Malaikat tak apalah. Ya? Jadi bila hantar manusia, dia berkata pula, alah manusia sama je macam kita. Nampak? Jadi macam tu. Ni adalah orang yang takzib. Dia mendustakan. Pokoknya dia tak mau terima. Sebab tu Allah suruh Rasulullah buat perbandingan ini. Cerita balik kepada orang musyrikin. Kenapa? Kerana sifat itu sama. Yang pertamanya, yang mereka buat adalah apa? Takzib. Mereka mendustakan. Mendustakan. Baik. Dan mereka kata pula, Allah yang Maha Pemurah ni tak turun apa pun. Hampa saja duk mengaku saja. Tak ada apa pun. Baik. Kemudian dia berkata pula kepada Rasul yang tiga orang ni, dan sesungguhnya kami ini bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejam kamu. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim tu. Kalau kami ni dulu okey saja.
Bila hampa mai dakwah kepada kami, mulalah tanaman kami rosak, kami pun mula sakit-sakit, kami mulalah ekonomi mula jatuh apa semua ni. Kalau hampa tak mai dulu, tak jadi macam ni pun, hampa lah punca. Kalau hampa tak berhenti dakwah kepada kami, kata penduduk kampung Qaryah ni, dia Antioquia lah kita bincang tempat dia. Kalau hampa tak berhenti rejak, tak berhenti dakwah kami, lanarjumannakum wa la yamassannakum, kami akan rejam hampa, kami akan azab hampa dengan azab yang pedih. Dia main kepada second phase. Fasa pertama apa? Takzib, mendustakan perintah, mendustakan risalah. Yang kedua, dia main ancaman. Jadi benda yang sama yang berlaku kepada musyrikin Mekah. Sebab tu Allah suruh Rasulullah cerita kat depa, wadrib lahum mathalan. Cerita dekat orang musyrikin ni kisah yang pernah berlaku dulu kepada ashabul qaryah ni. Benda yang sama, peringkat permulaan depa mendustakan Rasul. Yang keduanya depa mengejek dan akhirnya depa mengancam para rasul. Seperti mana depa buat kat Rasulullah. Mula-mula depa kata Muhammad itu pendusta, penyair, lepas tu penyihir. Lepas tu depa mula nak ancam nak bunuh Rasulullah. Benda yang sama. Jadi depa ancam nak bunuh. Baik. Kemudian utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu hanyalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas? Maka tiga rasul tu berdebat. Kata bukan. Punca kebinasaan hampa ni adalah sebab hampa sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, kata Allah dalam Quran dalam ayat yang lain. Apa sahaja yang menimpa kamu yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa sahaja yang buruk yang menimpa kamu itu semuanya datang daripada diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri, perbuatan kita sendiri, kesilapan kita sendiri yang menyebabkan kita ditimpa apa-apa musibah. Baik. Maka dalam celahan mereka berdebat itu baru mai yang ayat sambungan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya laita qaumi ya'lamun tu kan. Okey. Baik. Okey. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, mai daripada kejauhan. Waja'a min aqsal Madinah. Aqsal Madinah. Dalam mereka berdebat tiga orang rasul dengan seluruh penduduk Antioquia ni. Dalam dia berdebat itu tiba-tiba out of, bukan kata nowhere, Aqsal Madinah ni di penjuru kota, di penghujung kota, orang hulu lah nak. Orang ulu kota. Dia mai yas'a, bergegah-gegah. Dia mai, dia sebut kepada kaum dia. Wahai kaum aku, ikutlah para rasul ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun kan. Ikut rasul kamu ini. Ikutlah para rasul ini yang bawa petunjuk hidayah kepada kamu ini. Jadi dia tak bagi Quran ni, dia bagi ayat Rumi saja. Surah Yasin kan dia depan belakang sama dekat takut terpusing. Dia bagi hak maksud saja. Saya duk recap balik ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kan dia main dalam keadaan bergegah-gegah, dia main daripada hujung kota. Siapa lelaki ni tuan-tuan? Ini satu bab yang menarik juga. Rijalul ghaib fil Quran. Kalau kita boleh kata lagu tu kan, dalam kalau kita boleh babkan dia. Lelaki yang ghaib, bukanlah ghaib tak wujud, maksudnya yang tidak dikenali, mubham. Lelaki yang tidak dikenali tetapi dikenal dengan rajulun fil Quran, sebagai seorang lelaki di dalam Quran. Banyak tuan-tuan dalam Quran kisah tentang lelaki seseorang yang Allah sebutkan mereka itu dan Allah muliakan mereka itu di dalam Quran. Itulah kehidupan kita ini tuan-tuan. Ada dalam kalangan kita ini yang begitu baik sehingga kan nama dia tercatat dalam Quran, kisah dia tercatat dalam Quran kerana kebaikan dia. Ada orang kerana dia terlalu jahat dan zalim sehingga kan nama dia dan kisah dia tercatat dalam Quran kerana kezaliman dan kejahatan dia. Bahkan lelaki ini yang rajulun yang siapa pun tak tahu. Tafsir sebut nama dia Habib An-Najjar. Tapi ala kulli hal dia rajulun mubham. Dia datang daripada ujung kampung. Dia mai, dia seru kepada kaum dia dengan beraninya. Amantu bi rabbikum fasma'un.
Aku telah beriman kepada Tuhan, kepada para rasul ini. Dengar kamu semua. Dia sebut di tengah orang ramai kaum dia, walaupun dia seorang-seorang, dia berani mempertahankan kebenaran. Spesialnya lelaki ini, Allah rakamkan kisah dia dalam Quran. Masukkan dia, kisahkan dia, perjalanan dia daripada dia hidup, dia seru dakwah dia sampai kesudahan dia di alam barzakh. Kisah lelaki ini hebat, tuan-tuan. No? Baik, saya sambung tuan. No? Dalam pandangan majoriti ulama salaf, lagi kita akan serta lagi pasal Habib An-Najjar tu. Dalam pandangan majoriti ulama salaf maupun khalaf, negeri tersebut bernama Antakiyah. Demikian menurut riwayat Ibn Ishaq yang diperolehinya dari Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Ini Ibnu Katsir ni, tuan-tuan. Dia nak abang kata, penduduk kota yang kita pakat qaryah ni, nama dia Antakiyah. Antakiyah ni saya tak pasti adakah Antakiyah dengan Antikyos kan? Kat Turki sekarang. Ada tempat yang sama ataupun tidak. Tapi Antakiyah ni, kata Ibnu Katsir, ini menurut pendapat ulama, dan dia kata ulama yang kata ini ialah Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Juga Ka'ab Al-Ahbar, sahabat yang pakar ilmu Israeli riwayah, dan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni tabi'i. Wahab bin Munabbih ni, ayah dia Munabbih. Munabbih ni adalah, ada qaul kata Munabbih ni sahabat. Dia orang Yahudi masuk Islam, orang Yaman. Anak dia Wahab bin Munabbih ni ulama besar, anak murid Ibnu Abbas. Dan Wahab bin Munabbih ialah tokoh tabi'in, yang tokoh hadis tentu. Kemudian tokoh yang mahir selok belok kisah-kisah Israeli riwayat. Israeliat lah. Pakar. Maknanya dia boleh saring yang mana yang palsu, yang mana yang reka, yang mana yang ada sandaran, yang mana yang align with Quran and Sunnah. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni dia ni 4 beradik. Dia ni 4 beradik yang pakar, tapi yang paling pakar adalah Wahab lah. Maqil, Ghailan, Hammam, Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni tokoh besar yang mahir ilmu kisah-kisah riwayat-riwayat lama. Nabi sebut dalam hadis, balighunni walau ayah wa hadisu an bani Israel wala haraja, kan. Boleh sampaikan riwayat lama, tapi kena berhati-hati. Jadi sebab itu Ibnu Katsir, tuan-tuan tengok kebijaksanaan dia. Ramai lagi yang sebut Antakiyah ni, tapi dia sebut nama 3 tokoh ni. Ibnu Abbas pakar, sahabat Nabi, yang Nabi dah doa dekat kepala dia khusus. Ka'ab bin Ahbar pakar riwayat Israeliat. Wahab bin Munabbih pakar riwayat Israeliat. Jadi 3 tokoh ni dia sebut dah memperkukuhkan hujah dia dah. Dia tak perlu sebut tokoh lain dah. Dia sebut 3 nama ni saja dah memberikan satu keyakinan kepada kita. Okey, nama ni betul ya. Maksudnya itu manhaj Ibnu Katsir. Baik. Kita sambung nah. Ibnu Ishaq berkata, seperti yang diperolehinya dari Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Ulang sekali lagi. Bahawa mereka berkata negeri tersebut mempunyai seorang raja yang bernama Antoikos. Antoikos, Antoykos, Antoikos bin Antoikos. Antoikos bin Antoikos, macam tu. Yang menyembah berhala. Kemudian Allah mengirimkan 3 orang utusan kepadanya. Mereka ialah Sadiq, Masduq, Shalum. Okey, yang ni yang perbezaan dia. Isu dia, tuan-tuan, kisah surah Yasin ini ulama berbeza pendapat. Adakah Antakiyah ini berlaku pada era zaman Nabi Isa ataupun sebelum era zaman Nabi Isa? Sebelum Musa lagi. Kalau kita terima pendapat mufassirin yang kata berlaku sebelum era Nabi Musa, Nabi itu ialah Nabi utusan Allah. Para anbiya, iaitu nama dia apa? Sadiq, Masduq, Shalum. Nabi Sadiq, Nabi Masduq. Sadiq ni membenarkan, Masduq dibenarkan. Sadiq, Masduq, Shalum. Dan kota Antakiyah. Satu lagi pendapat, dan pendapat ni tuan-tuan akan jumpa dalam tafsir. Ada beberapa tafsir pakai pendapat nombor 2 ni, yang mengatakan ketiga-tiga orang itu ialah bukan Rasul utusan Allah, tetapi Rasul utusan Nabi Isa. Kita bisa ingat tuan-tuan tu kan? Okey.
Qatadah pula berpendapat bahawa mereka ini ialah utusan Al-Masih, yakni Isa. Ya. Demikian juga halnya yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir dari Wahab, dari Ibn Sulaiman, dari Syu'aib Al-Jibai. Mereka mengatakan bahawa utusan itu adalah Syam'un, Yohanes dan Bulis. Syam'un, Yohanes dan Bulis. Itu tiga orang. Siapa tiga orang nama ni? Ni Hawariyun. Tiga orang Hawariyun utusan Nabi Isa ke kampung Antakiyah untuk menyampaikan kisah ini. Jadi ada perselisihan. Cerita ada tempat yang sama, Antakiyah. Nah, tetapi adakah itu berlaku pada era qabla Musa, sebelum zaman Nabi Musa, yang Nabi Sadiq Masduq dengan Shalom, ataupun ba'da Isa, ataupun fi asri Isa, pada zaman Nabi Isa, iaitu Syam'un, Yohanes dengan Bulis. Baik. Kata Ibnu Katsir, antara pendapat ini kerana apa? Kerana memang kedua-dua tempat, memang Antakiyah itu betul wujud, dan memang ada kisah 3 orang Hawariyun dihantar oleh Nabi Isa pergi ke Antakiyah. Satu. Okay. Dan ada kisah 3 orang Nabi dihantar oleh Allah pergi ke Antakiyah juga. Jadi macam mana ni? Tuan-tuan, seronok sikit nak cerita ni. Tapi itulah mat dia jadi bunyi malam ni macam lagu menjaga ubat. No? Dia macam ni. Dia jadi lagu, adakah kedua-dua ni yang mana satu betul? Dia tak boleh jadi kedua-duanya betul. Sebab terus can be both right kan, tak boleh, kebenaran tak boleh jadi dua. Kan dalam falsafah pendidikan dia ada Carl and Bentham, dia bincang tentang antara knowledge and truth. Knowledge boleh jadi setiap sudut betul, tapi truth tak boleh setiap sudut betul. Satu kena betul. Kan? Baik. Jadi macam mana? Tuan-tuan, benda ni dalam keilmuan hadis saja saya nak selit sikit. Dalam kita kuliah kan, kita bincang sekali keilmuan. Dalam keilmuan hadis memang ada bab khusus dalam membincangkan yang ni. Tentang nama yang sama, tempat yang sama, perawi yang nama sama, tetapi orang lain sebenarnya. Kenapa mereka bincang? Pasal dia memang memberi efek kepada hukum. Saya bagi contoh. Bila saya sebut kat tuan-tuan, Ummu Darda. Ummu Darda ni isteri kepada sahabat Nabi Abu Darda lah. Ummu Darda bisa dengar kan? Ummu Darda terkenal perawi hadis. Tapi tuan-tuan, Ummu Darda ada 2. Ummu Darda juga. Dan kedua-duanya isteri Abu Darda. Cuma seorang perawi hadis, seorang bukan. Ummu Darda ni yang pertama meninggal lebih awal. Tapi bila kita baca dalam hadis an Ummi Darda, hak mana satu? Saya bawa contoh, saya bawa prepare dah. Nak cerita kat tuan-tuan. Kalau saya tak selit, saya nak selit bila lagi kan? Dalam hadis dia ada bab mukhtalif wa mukhtalif. Persamaan dan perbezaan. Saya dah simpan beberapa bab yang saya nak cerita kat tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Tuan-tuan tengoklah macam mana dia memberi kesan kepada hukum. Sama macam Antakiyah ni lah. Sama macam bila mana kita memakai gelaran Syekhul Islam. Bila Imam Zahabi sebut Syekhul Islam, dia kata kat siapa? Bila Imam Ibn Katsir sebut dalam ni, kata Syekhul Islam. Siapa dia Syekhul Islam tu? Bila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut Syekhul Islam, adakah mereka merujuk kepada orang yang sama? Bila Imam Suyuti sebut Syekhul Islam dalam kitab Tadribur Rawi, siapa dia Syekhul Islam tu? Orang yang berlainan walaupun mereka merujuk kepada pangkat yang sama. Bila mana Imam Muslim sebut berkala qadhi, berkata qadhi, qadhi mana? Qadhi dia banyak, qadhi Abu Bakar ke, qadhi Iyad ke, qadhi mana? Itu yang sebab tu kalau dalam ada kitab yang kita boleh baca sendiri di rumah. Ada kitab yang kita kita kena berguru. Sebab kalau tidak kita akan miss yang ni, kita akan salah faham. Saya bawa contoh saja. Ini tak kena mengena dengan ni. Tapi alalang kita dah masuk bab yang nama kota sama ni, saya nak sebut kat tuan-tuan. Perbincangan tentang ini dah berlaku dulu. Ini Ibnu Salah. Kurun ke-7 dah bincang dah. Dalam bab muttafiq wal muftariq. Dia ada bab mukhtalif wa mukhtalif satu. Mukhtalif wa mukhtalif ni bermaksud nama dia ejaan sama tetapi bunyi tak sama. Contoh Ain, Lam, Ya. Dia. Jadi bila tuan-tuan baca hadis Ain, Lam, Ya apa?
Ali kan. Sebenarnya ada perawi lain nama Ulay. Ain lam dia Ulay. Jadi nak sebut Ulay ke Ali, dua orang yang berbeza. Tak apa aku tak boleh. Pasal Ulay orang lain, Ali orang lain. Nanti dia main bab jarh wa ta'dil pula. Ulay ni siqah ke ada? Ali ni siqah ke ada? Itu menyebabkan berbezanya hukum, berbezanya darjat hadis. Sebab tu, okey, itu mukhtalif wa mukhtalif. Satu. Ya. Okey. Ada juga bab musahhaf wa muharraf, iaitu bab titik dengan perbezaan baris tu. Nanti panjang sangat. Saya nak pergi yang nak kaitan dengan yang ni ya. Nanti ada kesempatan yang lain yang kalau ada kaitan yang selit-selit, saya nak selit. Ya. Tak semua tempat saya selit bukan saya nak jack tuan-tuan tak. Tapi tak semua tempat saya selit. Tapi bila saya tengok macam Sutera Prima ni, saya boleh selit lah benda ni. Kalau saya pergi di surau lain, kalau saya rasa tak sesuai, saya tak selit. Sebab kadang-kadang dia berkata, Ustaz nak apa seorang-seorang ni kan. Tapi kalau saya tak cerita macam mana benda ni kan. Jadi saya cerita sikit. Bila ada kesempatan macam tempat tuan-tuan ni, ada ruang saya boleh selit, saya selit. Baik, saya cerita sikit contoh. Bab muttafiq wa muftariq ni, dia cerita tentang nama-nama orang yang sama. Itu saya kata tadi tu. Ya. Ada orang contoh nama orang yang bernama Khalid bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Bukan Khalil seorang. Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad dalam ilmu hadis ada 6 orang. Panjanglah dia cerita. Okey, saya tak mau pergi yang tu. Baik. Ada pula orang yang nama dia, nama pak dia, nama tok wan dia sama tu Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada orang yang nama pak, nama tok wan sama. Kata Ibn Salah dalam ni, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan arba'atun kulluhum fi asri wahid. Ada 4 orang dan 4 ni duduk dalam tabaqah yang sama, zaman yang sama. Apa nak beza lagu mana? Baru ni kan orang duk viral, ada seorang budak dapat anugerah apa nama dia Anwar bin Ibrahim. Tak apalah. Hak seorang 78, hak ni baru budak kan. Tapi duduk dalam zaman yang sama. Mungkin pak ada kuat kot dulu kan. Duduk ada 4 orang zaman yang sama. Apa lagi? Dia ada uraian panjang tuan-tuan. Kalau ikut Ibn Salah cerita ni, tapi saya tak mau cerita lah yang tu kan. Kita bukan pengajian hadis. Cuma saya nak bagi tahu ulama dulu ni depa dah cari dah. Okey, 4 orang, nama sama, nama pak sama, nama tok wan sama. Depa pi siasat setiap seorang ni. Pasal keempat orang ni bawa hadis. Jadi 4 orang ni status tak sama walaupun nama sama. Dia kena pi siasat. Lagi apa lagi? Ya. Ada orang nama dia Abu Bakar bin Ayyash. Masalah dia tuan-tuan. Abu Bakar bin Ayyash ni nama besar. Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash. Sahabat Imam Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i kan sahabat Imam Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i. Dia awal sikit dari Imam Syafi'i. Imam Abu Bakar bin Ayyash ni, dia yang kata ad-dukhul fil ilmi sahlun. Nak belajar, nak masuk dalam ilmu senang dia kata. Walakin al-khuruj minhu ila Allah syadidun. Tetapi nak keluar daripada ilmu, nak bawa ilmu itu kepada Allah, tu yang susah. Betul kan? Kadang-kadang kita nak masuk mengaji senang. Nak masuk berilmu ni senang. Nak masuk dunia ilmu senang. Tapi dengan ilmu yang kita ada, ilmu tu nak bawa kita pergi kepada Allah. Senang ke susah? Yang tu yang susah. Ada orang masuk syurga dengan ilmu dia. Ada orang masuk neraka dengan ilmu dia. Dijual ilmu dia, dia menggadaikan ilmu dia, dia tak jaga maruah dia. Ulama dulu tuan-tuan, mereka ada muru'ah, dia ada maruah dan dia ada waqar, dignity. Itu yang menyebabkan ulama dulu orang segan. Bukan kata ulama dululah kita tok wan kita mengajar Quran di kampung, kalau kita kakak-kakak kita pergi pasal malam pakai tudung singkat sikit, tengok ustaz lari. Kenapa? Pasal segan. Pasal ustaz-ustaz dulu, tok guru dulu, dia ada satu dignity, ada satu waqar, ada satu sana gerun, orang kata ada gerun. Orang tak heran lah tuan-tuan. Dia LGBT dia tak gambar perlu ustaz lagi tu ya. Dia tak heran. Salah dia ke ataupun salah kawan ni yang dia terlalu nak jadi cool sampai dihilang semua tu. Hari ni tak mau. Sensitif itu sensitif. Saya sebut yang tu saya kena kecam. Tak apa sebut bila kecam bila. Jangan ni. Sebut nama, tak boleh sebut nama dalam kuliah, saya minta maaf. Tak mau. Boleh padam nanti banyak no. Kalau boleh padam saya sebut.
Dia keluar kenyataan, dia kata dia tersilap jemput ustaz. Dia tak silap jemput ustaz, betul dah tu. Yang dia silap, dia tak jaga bila ustaz ada, tu saja. Jemput ustaz betul dah. Bukan silap jemput ustaz, silap bila ustaz ada, tak apa nak jaga, no? Tapi yalah, sisi yang lain ustaz pun kena juga. Tapi saya tak mau sentuh lah bab ustaz kan, untuk guru kita. Tapi macam mana nak bang, susah lah malam ni. Tapi dia kena ada satu gap tuan tau. Dia kena ada satu, bukan ustazah, tok guru ni kena belagak dah. Tapi dia kena ada satu ground tu yang orang jadi respect, orang jadi malu Allah. Malu Allah tu tak ada lah ni. Kadang-kadang ustaz nak jadi artis, artis nak jadi ustaz. Dia jadi lagu tu lah ni. Saya takut, saya kata tu lagi seorang kata saya cemburu pula. Tapi saya tak masuk siapa-siapa, tapi saya nampak hormat tu tak ada. Bukan nak suruh hormat, nak belagak dah. Tapi orang kata malu Allah tu kena ada. Malu Allah tu tak ada lah ni. Dia depan langgar lah beratur tuan-tuan. Majlis Habib LGBT boleh pi langgar lah beratur lah. Kan? Jadi yang tu yang kita rasa macam kurang seronok. Kadang-kadang kita nak jadi cool, tapi sampai kita hilang semua benda tu. Esok sampai orang tak respect seorang PU dalam TV, dia masuk rancangan apa tu dengan pelawak. Akhirnya orang buat main dengan dia, orang tak hormat dia pun kan. Orang buat main. Kat mana status dia, kat mana kemegahan dia. Nah, bukan kita nak suruh belagak, tidak, tapi kena ada satu izzah tu. Buat orang rasa hormat, orang rasa malu, orang rasa malu Allah, tu saja. Nah, baik, sabarlah. Sebab tu Abu Bakar bin Ayyash kata macam tu. Okey, baik. Abu Bakar bin Ayyash ni tuan-tuan, dalam dia kata Abu Bakar bin Ayyash ada 3 orang. Tu nak bang, ada 3 orang. Okey, baik. Lagi. Bila sebut tentang apa nama ni, satu hari dia kata Salamah bin Sulaiman ni dia sebut haddasani Abdullah. Satu hari Sulaiman ni dia cerita kat anak kat kawan dia kata Abdullah pernah meriwayatkan kepada aku. Anak murid dia tanya kepada dia, Ibnu Man? Abdullah bin apa? Dia kata subhanallah, takkan hang tak tahu. Dan dia kata, siapa dia? Sebab dia kata iza qila bi Makkah, dah Abdullah bin apa? Kalau Abdullah tu di Makkah, fahuwa Abdullah bin Zubair. Wa iza qila bil Madinah, fahuwa Abdullah bin Umar. Wa iza qila bil Kufah, fahuwa Abdullah bin Mas'ud. Wa iza qila bil Basrah, fahuwa Abdullah bin Abbas. Wa iza qila bil Khurasan, fahuwa Abdullah bin Mubarak. Abdullah mana? Wa iza qila fil Masr an Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita bila sebut Abdullah mana? Sebab Abdullah tu ada 7-8 orang bin. Jadi saya nak abang kata dalam ilmu hadis dia dah bincang dah benda ni. Apa lagi? Ada pula orang, okey, yang nama belakang dia dinisbahkan bila kata-kata Al-Hanafi di belakang dia. Hanafi itu adakah dia itu Bani Hanifah ataupun dia itu adalah orang mazhab Hanafi? Itu pun dibincang juga. Oi tuan-tuan, konteks dia sangat luas. No? Jadi sama macam kes Antakiyah ni, saya nak piang tu sebenarnya. Sama macam kes Antakiyah ni. Nah, Antakiyah ni dia tempat yang, tapi Antakiyah ni kedua-dua cerita tu cerita yang benar, tempat yang sama, nama yang sama, tempat yang sama. Bila saya kata Karak ni tuan-tuan, ada lebuh raya Karak hantu tu. Ada Karak di Iraq. Tamadun dulu. Karak yang mana satu? Okay. Ada perbincangan itu. Sebab itu ada perbezaan dalam nak menafsirkan sejarah tentang tamadun besi di Kedah ataupun di Iraq. Ada perbincangan itu. Baik, pasal nama yang sama. Mu'talif wa mukhtalif. Istilah ni semua adalah hadis dah ada dah. Sebab saya kata dalam ilmu pentarihan sejarah ni, kalau kita ekstrak wa keluar semua istilah-istilah hadis wa masuk dalam sejarah, insya-Allah. Bayangkan sejarah 1400 tahun dulu Rasulullah, kita dapat ekstrak ini hadis sahih, ini mutawatir, paling kuat, ini lemah dan sebagainya. Tapi sejarah kita yang baru 400 tahun tentang hantuah bersaudara, kita dah jadi macam mana kuat satu dah. Hantuah pergi colek Tun Teja ke? Orang adakah Khoja Hasan? Hantuah pergi Mekah ataupun tak sempat pergi? Hantuah itu wujud ataupun tidak? Dia main perbincangan macam tu pula kan. Sebab apa? Sebab tidak ada satu kaedah yang nak menyusun penyaringan cerita itu benar ataupun tidak. Tapi berbeza dengan yang ni lah. Okay, baik. Kembali kepada cerita. Okay, puas dah sudah cerita. Saya nak abang kata apa tuan-tuan? Saya nak abang kata ilmu ini dalam dan luas. Dan para ulama dulu dah menghasilkan kerja mereka. Kita hari ini kalau kita rajin untuk belajar, baca buku, menggali ilmu, insya-Allah kita akan kurang bergaduh.
kita akan kurang bertekad. Sebab banyak khazanah yang tak sempat digali kerana kita terlalu banyak bercakap dan berpolitik dan bertekad. Banyak. Baik. Jadi kata Ibn Katsir, kedua-duanya ini tepat. Cuma pendapat yang mengatakan Antakiyah itu yang mana era Nabi Isa, Rasul Nabi Isa itu lebih lemah jika nak dipairkan dengan surah Yasin ni. Maknanya sirah Nabi Isa pernah hantar 3 orang ni, betul tak? Betul. Berlaku tak? Berlaku. Di Antakiyah juga? Betul. Cuma yang itu nak dipasangkan itu ialah kisah surah Yasin ni. Itu salah kata Ibn Katsir. Itu lemah. Okey, ada contoh kat sini. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Kerana Antakiyah merupakan negeri yang pertama sekali beriman kepada Nabi Isa pada misi dakwah Nabi Isa ke bumi Syria ataupun ke bumi Syam. Bila Nabi Isa pergi dengan Hawariyun berdakwah ke bumi Syam, antara kota-kota yang terima dakwah Nabi Isa dengan mudah iaitu Antakiyah, Al-Quds, Iskandariah dan bawa sampai ke Rom. Maka keempat-empat kota ini antara yang sangat mudah terima dakwah Nabi Isa. Jadi dalam Quran sebut penduduk kota ni dia lawan. Bahkan dia mengancam nak bunuh. Maka kata Ibn Katsir itu menunjukkan yang Antakiyah pada zaman Nabi Isa ni bukan dalam surah Yasin ni, tapi tempat yang sama. Jadi macam mana kita nak bezakan? Kata Ibn Katsir, Antakiyah ula. Antakiyah yang awal itu ialah ini surah Yasin. Antakiyah yang kedua zaman Nabi Isa dan tempat yang sama. Cuma era penduduk Antakiyah awal depa tak mau terima ajaran. Era Antakiyah zaman Nabi Isa depa terima ajaran. Itu cerita dia. Sama macam Quran sebut tuan-tuan tentang wala tubarriju tabarrujal jahiliyatal ula tu. La tabarruj, jangan bertabarruj dengan tabarrusnya jahiliyatal ula. Kan ada kan ayat Quran tu kan. Allah kata jangan kamu bertabarruj dengan tabarrusnya orang jahiliah awal. Orang jahiliah awal tu orang jahiliah, tapi bukan orang jahiliah antara runtuhnya empangan Ma'rib dengan kelahiran Rasulullah tu. Itu jahiliah juga, tapi itu jahiliah yang kita faham dalam konteks Islam ni. Jahiliyatul ula ni zaman siapa? Jahiliah awal ialah zaman kaum antara selepas Habil kena bunuh sampai Nabi Syis. Tu, fasa itu disebut sebagai jahiliah juga. Tapi dalam Quran kata jahiliah awal. Sama macam konteks sini. Antakiyah awal dengan Antakiyah Tsani yang kedua. Tempat yang sama. Macam tadi, jahiliah istilah yang sama. Sebab apa Allah larang kita tabarruj dengan tabarrusnya penduduk jahiliah awal? Buka tafsir, dia cerita zaman itu Allah jadikan anak cucu Qabil perempuan lawa, laki huduh. Yang satu lagi perempuan huduh, laki lawa. Tapi larangan mereka tak boleh jumpa. Tetapi ada satu-satu malam mereka akan bertemu, berselisih sebab syaitan main seruling. Nak bagi dia, tuan-tuan kena buka tafsir yang tu. Nak bagi dia rapik. Jadi bila setiap kali malam apa? Malam Sabtu. Sebab tu orang putih buat Saturday Night Live. Mungkin lah kot, ya? Sebenar tu. Di setiap Sabtu malam dia, Iblis akan main seruling. Iblis memang rupa lah. Untuk nak bagi satu kaum ni duduk di tanah rata, satu kaum duduk di pinggir di kaki gunung, kaum apa namanya anak cucu Qabil. Dia akan turun di dataran sebab nak pergi dengar seruling tu. Jadi dia baru perasan yang perempuan lawa, laki tak lawa, baru dia perasan, oh ada laki handsome sebenarnya. Sama macam belah ni. Jadi dia pun mula pakai dengan pakaian yang cantik, tabarruj. Nak menampakkan diri, nak menonjolkan diri. Itu betul Allah tak bagi. Kita kena tutup aurat satu tabarruj. Tapi jangan kita menggunakan alasan tak mau tabarruj sampai kita jadi selekeh pun tak boleh juga. Kena jaga penampilan. Tabarruj memperagakan, bukan jadi selekeh. Untuk tak mau tabarruj. Baik. Tak apalah, tu bab lain. Okey. Maka kata Ibn Katsir, penduduk Antakiyah awal disebutkan dalam Quran mereka ini dibinasakan. Surah Yasin tentang ni senang. Mereka ini dibinasakan. Bila mana Allah sebut dalam Quran kan,
Bila mana mereka kata mereka tak mau beriman kepada Allah, kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah jadikan mereka ini binasa kena sayhah, satu pekikan Jibril. Ya, mereka mati bergelimpangan. Jadi mereka ni binasa semua. Jadi Allah lahirkan penduduk seterusnya yang duduk di Antakiyah kedua. Lepas tu mai zaman era Nabi Isa, mereka ni beriman. Tak apa, kita akan pergi yang tu. Baik, sambung dah. Ketiga-tiga utusan itu disebutkan dalam Quran diutuskan kepada penduduk Antakiyah kuno. Dia bagai kuno, bukan awal. Lalu mereka mendustainya hingga akhirnya mereka dibinasakan. Kemudian setelah itu mereka dibangun kembali. Bukan dari depa, maksudnya kota itu dibangun semula pada zaman Al-Masih. Tengok. Al-Masih juga rajulain. Al-Masih juga dua. Satu Isa bin Maryam Al-Masih. Satu Al-Masihud Dajjal. Al-Masih juga. Ya? Al-Masih ni apa? Masah, dia sapu. Ya? Sebab Nabi Isa dia sapu mata orang celik. Ya? Dajjal dia sapu habis satu dunia. Pusing habis. Ya? Dan Dajjal dia cuba imitate Nabi Isa. Ya? Baik, tapi Al-Masih Nabi Isa. Baik. Okey. Seterusnya tuan-tuan, ini di satu ayat. Baik. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki yang bernama Habib An-Najjar, bergegas-gegas yang ini untuk membantu para rasul dan memperlihatkan keimanan yang ada pada mereka. Okey. Batuk pun dia bunyi macam tu. Dia ada rimau dia. Kisah ini besar. Seperti yang saya sebut tadi. Dia kata, wahai kaumku, ikutlah rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah depa ini yang mai bawa dakwah kepada kamu dan tak minta upah kepada kamu. Ya. Baik. Para utusan itu mengajak mereka untuk menyembah Allah sahaja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta melarang mereka menyembah selain padanya, iaitu sembahan-sembahan yang tidak memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Baik. Ada yang berpendapat bahawasanya dia mengatakan, dengarlah ucapanku dan jadilah kamu sebagai saksi bagiku di hadapan Tuhan kami. Ada yang berpendapat mengatakan Habib An-Najjar ialah merupakan seorang tukang kayu. Ada pula yang berpendapat bahawa dia hanyalah seorang tukang jahit, tukang tenun. Ya? Ada pula yang berpendapat bahawa dia itu ialah seorang tukang kasut. Ya? Namun dia ialah seorang, kok mana pun tak tahu, tapi dia ialah seorang yang beribadah menyembah Allah di suatu gua. Ya? Dia ni seorang lelaki yang duduk di gua. Kerana apa? Kerana dia ada penyakit kulit. Ya? Habib An-Najjar ada sakit kulit. Jadi dia jauh pada orang, duduk di gua. Jadi dia sempat menyaksikan mukjizat 3 orang rasul ni. Maka dia percaya dengan rasul ini. Kemudian dia yang tunjukkan jalan agar rasul ni pergi ke kota itu, sebab rasul ni sebelum sampai ke kota jumpa dia dulu di gua. Ya? Dan rasul ini dah dakwah kepada dia. Dan dalam tafsir sebut dah sembuhkan sakit dia dengan izin Allah. Maka dia percaya. Kemudian bila Rasul ni pergi dakwah kepada penduduk kota, mereka tak mau dengar dan mereka ancam nak bunuh Rasul 3 orang ni pada masa tu. Shadiq Masduq dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shadiq Masduq. Ingat tak? Saya tak membuka. Shadiq Masduq kena buka awak. Kalau zaman Nabi Isa, Syam'un, Yohanes, Bulis, Shadiq, Masduq, tak sampai, tak keluar. Sabar tuan, sabar kan, sebelum saya jumpa. Shalom. Ada orang sebut tadi, Shalom. Baik.
Maka Habib An-Najjar ni dia pi ke tengah-tengah kaum dia sebut, ikutlah depa 3 orang ni. Kemudian dia sebut kepada kaum dia kata apa? Aku telah pun beriman kepada depa. Aku telah pun ikut depa. Dalam surah ayat 13 dia kata apa ni? Ya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah para utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah depa ni yang tak minta imbalan apa pun. Betul dia panggil dalil, dia panggil apa ni, muqaddarah ataupun dia takdir, maksudnya dia dihilangkan, tapi ada cerita tu, iaitu kaum dia tanya dia, adakah hang ikut depa ni? Tu yang sambung ayat ni kata, wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tak boleh ikut? Sebab depa ni bawa suruh sembah Allah yang mengesahkan Allah yang menciptakan kita, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ikut saja, dia pun bukan minta duit, minta yuran apa pun, suruh ikut dia. Kemudian a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridini rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqadhun. Baik. Wala yunqadhun inni idzal lafi dhalalin mubin. Kemudian disebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini yang mahal. Lepas dia berhujah, lepas 3 orang rasul ni berhujah, depa tak mau dengar juga. Habib An-Najjar, tuan-tuan, dia keseorangan. Itu yang mahal. Dia seorang-seorang, seorang tukang kayu, tukang kasut yang duduk di hujung kampung, yang orang pun tak suka kat dia, sakit kulit, dia boleh pi. Allah angkat seorang pemuda yang sakit kulit, yang orang kampung pun buang. Tetapi sampai hari ni kita bacakan kisah dia. Kesudahan ni. Kerana apa? Kerana keberanian dia mempertahankan kebenaran meskipun dia seorang-seorang. Dia kata, aku telah beriman kepada Allah, fasma'un. Dengar apa semua ni. Dia isytiharkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengisytiharkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dalam disebut, setelah dia mengisytiharkan keimanan dia itu, apa berlaku? Pada saat itulah mereka, ini kaumnya, membunuhnya. Namun ada yang mengatakan dia direjam. Ada pula yang mengatakan dia telah dibunuh dengan cara dicekik. Ada yang mengatakan bahawa dia telah diterkam oleh salah seorang daripada mereka, lalu diserbu beramai-ramai. Ibn Ishaq menceritakan daripada sebahagian sahabatnya dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa mereka pijak. Mereka beramai-ramai pijak Habib An-Najjar ni sampai terkeluar tulang daripada badan dia. Itu Habib An-Najjar, nasib yang menerima dia. Selepas dia mengisytiharkan keislaman dia, dia suruh orang ikut, dia pun tak mau ikut, maka dia isytihar, fasma'u, dengarlah. Maka dia pun radang dengan dia pun pukul dia sampai mati. Kemudian kata Allah, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayat tu kan? Okay, baik. Kita pikir qila dukhulil jannah. Tuan-tuan, qila dukhulil jannah ni adalah dalil para ulama mengatakan dalam alam barzakh ada siksa, ada nikmat. Bila kita sebut tentang kubur, tentang barzakh, kita selalu sebut tentang azab kubur. Sebab ada dalil yang Nabi pacak daun ke atas pusara kan, yang Nabi sebut kat sahabat ada 2 orang ni. Salah seorangnya yang dia tak jaga masa buang air dan lak kan, dia ambil mudah, sedang disiksa kan. Itu dalil ada siksa kubur. Tapi dalil adanya nikmat kubur ayat Quran ini. Sebab apa? Sebab qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Syurga tak boleh masuk lagi. Tak masuk lagi. Jadi kata ulama, mereka itu merasakan nikmat-nikmat syurga di alam kubur. Dibukakan pintu-pintu syurga. Ada hadis sahih Muslim. Saya biasa baca tak? Di surah ni. Panjang hadis tu. Kalau saya bawa saya nak baca. Panjang tapi saya nak ringkaslah kan. Tentang hadis tentang Nabi SAW menceritakan bagaimana proses roh ditarik.
Bila mana seseorang itu kata Nabi, roh dia itu kesudahan dia buruk, menjelang kematian dia, di hujung sakarat. Sakarat ni bermaksud dia mabuk nak mati ni. Malaikat akan turun ramai-ramai. Kita bukan mati seorang-seorang. Kita akan mati dalam majlis. Tapi orang tak nampak lah. Malaikat akan berumur penuh. Ya? Keliling kita. Kalau orang itu nasib dia buruk, kata Nabi, malaikat akan main hitam, pakaian yang hitam yang busuk berumur keliling kita. Takut dah. Ya? Kemudian malaikat maut akan main rentak nyawa. Suruh, hai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Masa tu roh kita akan berselerak di seluruh tubuh, tak mau keluar. Ya. Rentak juga keluar. Bila keluar ni, malaikat-malaikat yang ramai-ramai ni serbu nak ambil. Lagu ikan piranha nak serbu kaki kita masuk dalam tasiknya. Ya. Kemudian bawa balut dengan kain yang busuk naik ke langit. Sepanjang perjalanan nak ke langit tu, dalam Nabi sebutlah hadis, semua orang langit pakat maki. Dipanggil dengan panggilan yang paling buruk pernah dipanggil kepada dia atas dunia. Ni siapa dia ni, roh yang keji, busuk mana ni? Duk maki dia. Ya, sampai ke atas, dia lempak pula, dia masuk dalam tanah. Dalam tanah disoal dia, kemudian dibukakan pintu-pintu neraka agar dia tengok tempat yang akan dikena nanti. Dan sebaliknya pula kalau roh yang beriman, yang kata Nabi, roh dia akan keluar lagu mana macam ni. Ayat keluar daripada botol ayat ni. Senang tak? Senang. Pasal roh tu memang dah hargakan Allah. Roh itu nak kepada Allah. Bila Allah panggil pulang, Bismillah, minum sikit no. Alhamdulillah. Radiyatan mardiyah. Ya, dia nak pergi dalam keadaan redha dan Allah pun redha dia balik. Maka mudah untuk dia pulang. Ya. Dia tidak mengikat pasak yang banyak atas dunia ni, maka dia cepat untuk dia pulang. Ya. Baik. Maka kata Allah kepada Habib An-Najjar, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Di sini mahainya Habib An-Najjar. Bila mana Allah telah selamatkan dia, dia mati, dia derita maksudnya dia dipukul tapi dia masuk ke alam satu lagi, dia bahagia. Dia masuk di alam barzah, kata Allah, rasalah engkau nikmat syurga. Apa kata dia kepada Allah? Laita qaumi ya'lamun. Kalaulah kaum aku tahu. Kalaulah kaum aku tahu apa yang sedang aku dapat sekarang ni. Kalaulah kaum aku tahu apa yang aku dapat sekarang ni. Nescaya mereka tak pukul aku. Seronoknya kalau aku boleh balik habang kat mereka apa yang sedang aku nikmati sekarang. Apa baru tengok ni. Ya, sebab tu kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah, addatu li'ibadis salihin ma la 'ain ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah sediakan kepada orang beriman itu sesuatu yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Hebat ni. Ha? Dahsyatnya Allah sediakan. Tak tahu nak habaq. Nikmat dalam syurga ni tak tahu nak habaq. Kata Nabi dalam hadis yang lain, sebagai contoh mudah tuan-tuan. Tutup mana? Sikit habis cerita ni. Sebagai contoh mudah. Bulan depan kita masuk sirah Nabi Yunus. Kata Nabi, inna fil jannah la syajaratan yasiru rakib fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Di syurga tu pokok dia, ada pokok yang mana satu pokok yang mana orang berjalan di bawah dia, bukan berjalan, rakib. Orang bergerak dengan kenderaan yang laju. Fi zilliha, di bawah dia, mi'ata amin, 100 tahun la yaqta'uha, tak lepas lagi pokok tu. Satu pokok. Luas macam mana syurga ni? Ha? Dalam hadis yang lain, pula Nabi kata, man ghada aw raha ila al-masjid a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pi ke masjid berpagi-pagi dan berpetang-petang ke masjid, bermaksud dia kerap pi masjid dan surau. Ya? A'addallahu lahu. Allah akan tanam untuk dia pokok di syurga setiap kali dia pi dan dia balik. Kalau satu batang pokok 100 tahun nak lintas, setiap seorang pi satu batang pokok, syurga ni luas mana? Sebab itu syurga untuk orang yang terakhir masuk pun lebih besar daripada langit dan bumi kita ni. Langit di mana kita tak tahu tuan-tuan hujung dia. Bukan langit kita nampak ni. Di mana langit, hujung langit tak tahu. Itu pun lebih luas.
Lebih luas. Nikmat syurga terlalu luas sampai tak boleh digambarkan. Selagi mana kita boleh gambarkan, biasa saja. Tetapi di luar imajinasi kita, itu mahal syurga itu. Nikmat syurga terlalu mahal dan besar. Baik. Maka bila Habib An-Najjar tengok semua ni, dia kata, kalaulah kau aku tahu, kalaulah mereka tahu benda ni, kalaulah aku boleh balik abang. Kata ulama dalam nak menafsirkan ayat ini, di situ mahalnya Habib An-Najjar, sampai mati dah pun dia nak berdakwah lagi. Sampai dah mati dah pun dia nak berdakwah lagi. Ramai dalam kalangan manusia, kita harap bukan kita, na'udzubillah, yang bila dia dah mati dia minta balik kepada Allah. Dia dah tahu dah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu, dalam surah Sajdah tu kan, mereka tertundukkan wajh fi rusim, rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami telah melihat, dah tahu, dah rasa, dah tengok. Farji'na, kembalikanlah kami ke bumi, na'mal salihan, kami akan buat amal yang soleh. Inna muqinun, kami dah yakin dah. Dia pun masa tu dah bukan, ya Allah, mudah-mudahan itu semua bukan kita lah. Dah masuk neraka, dah tengok, dah lihat, dah rasa, ya Allah, farji'na, kami nak kembali, na'mal salihan, inna muqinun, kami dah yakin dah. Dalam surah Al-Mulk pula, fa'tarafu bidhanbihim, mereka telah iktiraf dosa mereka. Maksudnya mereka dah mengaku dah kesalahan mereka. Sebab apa? Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Mereka telah dilempak ke dalam tu. Mereka dah rasa dah. Mereka dah iktiraf dosa mereka. Kullama aradu ayakhruju minha yu'idu fiha, setiap kali mereka nak berangkak keluar, ditarik hentak masuk dalam tu balik. Dia berkata, ya Allah, kami dah iktiraf dosa kami, tapi Allah tak ampun dah, pasal dalam neraka dah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innal abda idza tarafa bi dhanbihi summa taba Allahu alaihi. Hadis Sahih Muslim. Nabi kata, seseorang hamba tu bila mana dia iktiraf dosa dia, kemudian dia taubat, Allah akan ampun dia. Without procrastination, orang putih kata, tanpa tunda, tanpa, dalam hadis kata wala ubali, tanpa Allah peduli. La ubali ni bukan bermaksud I don't care. Dia lebih tepat I just don't care. Dia lagi tinggi di sirah mubalarah. Aku tak peduli dosa hang apa, siapa pun hang, apa pun hang, banyak mana pun dosa hang, I just don't care. La ubali, ghafartu laka la ubali, kata Allah dalam hadis kursi. Tetapi kenapa dalam surah Al-Mulk fa'tarafu bidhanbihim tu, mereka telah mengaku, iktiraf, iktarafa, mengaku dosa mereka, mengaku kesalahan, tapi tak diampun. Tapi dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi, seorang hamba itu bila dia mengaku, Allah ampun. Kerana yang iktarafa itu berlaku qabla al-maut, sebelum mati. Malam-malam dia bangun, pernah tak tuan-tuan kita terjaga tengah malam, tiba-tiba Allah gerak kita orang. That was the best moment untuk kita minta kepada Allah. Time tu minta apa pun, minta ampun, tentunya ampun lah. Nabi ajak kita yang paling kerap kita kena minta adalah redha Allah dan keampunan Allah. Ini Nabi kata, idza sa'ala al-jannah, bila kamu nak minta syurga. Syurga apa? Syurga Firdaus. Nabi ajak kita minta keampunan daripada Allah. Minta keampunan daripada Allah. Yang tu yang paling kita nak. Kalau Allah tak ampun kita, tuan-tuan, tak tahu kita di mana. Ada satu hadis Sahih Muslim panjang, tuan-tuan, Sahih Bukhari Muslim. Tapi saya tak serta lah pasal 29 lah. Tapi hadis tu, tuan-tuan, kalau saya bagi intisari sikit lah, nak takut. Hadis tu, tuan-tuan, surah ni kan ada hadis 40 kan? Hadis nombor 4. Kita buka cek balik hadis nombor 4. Nabi kata, setiap anak Adam itu dah ditulis dah kitab amalan dia. Ada orang yang, in ahadakum, kata Nabi, ada dalam kalangan kamu ya'malu bi'amalil ahli jannah hatta kama qala, seseorang itu dia buat amalan dengan amalan ahli syurga, sehingga kan ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa zira'i, tidak ada antara dia dengan syurga melainkan sejengkai lah. Nak masuk syurga dah. Kemudian kitab dia mendahului dia, kitab takdir dia mendahului dia.
summa ya'malu bi amali ahlina fayadkhulaha. Dia kemudian dia terpelengak di hujung usia dia buat amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Ada orang dia penuh hidup dia itu, kata Nabi, dengan seluruh kehidupan dia itu dengan amalan ahli neraka. Sampai kata Nabi, antara dia dengan neraka sejengkal ya. Tetapi disebabkan di kitab takdir Allah kata tempat dia di syurga, dia selamat. Maka di hujung usia dia, tak tahu berapa hujung, Allah akan pusingkan dia akan buat amalan ahli syurga ataupun akan jadi seperti ahli syurga punya hati, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Banyak kisah yang macam tu tuan-tuan. Al-Kiflu kita pernah cerita di surau ni. Seorang lelaki tua yang tak pernah beriman adalah di Sahih Muslim yang diminta anak dia bakar mayat dia, ingat tak? Ingat tak tu? Bakar mayat dia. Dia masuk syurga. Ada sahabat yang berjuang tapi kerana dia tidak ikhlas, sahabat-sahabat lain sangka dia mati kerana masuk syurga. Kata Nabi dia masuk neraka. Jadi yang tu yang kita kena pedar betul-betul, minta kepada Allah agar Allah pegang hati kita. Antara doa yang Nabi ajar apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik. Saya tutup dengan yang tu nah. Wahai Allah yang membolak balikkan hati. Qulub ni maknanya apa? Qalaba ni maksudnya berpusing-pusing. Sebab tu tuan-tuan, sini ada doktor ramai kan. Qalbun ni betul-betul terjemahan dia hati ke jantung? Jantung, ya, jantung. Wahai penawar hatiku. Betul kena kata wahai penawar jantungku lah. Qalb ni jantung. Sebab tu qalaba ni maksudnya rotation. Sebab tu jantung kita, saya tak pandai kan. Saya belajar last bio kata 5. Kan dia ada pulmonary vein, pulmonary artery, aorta. Semua tu kan dia ada yang masuk kan. Hemoglobin kena itu lung kan. Masuk oksigen hemoglobin keluar. Tapi jantung ni dia pump. Faham kan? Salah nanya orang depan doktor semua Dekat lung yang kita masuk dapat oksigen kan. Tapi ala kulli hal oksigen tu yang pump bagi dia ada circulation kan. Betul kan? Saya salah ni. Tu kan? Jantung yang dia bagi circulate kan. Lung untuk dia dapat oksigen kan. Yes, okey, alhamdulillah. Kena tanya ahli kan, saya tak pandai. Jadi sebab itu jantung qalaba ni disebut sebagai yang berpusing-pusing pasal dia buat dia circulate. Bahasa Arab nampak cantik ah. Jadi qalbun, qalbu kita juga, hati kita juga. Bahasa Melayu ni dia dikurang sikit dia punya kosakata. Hati kita juga ini kan dalam bahasa medik hati mungkin lain, jantung mungkin lain kan. Okey, liver, terima kasih. Hati tu liver kan. Tapi kita ni jadi buah hatiku kan. Dia kata buah liverku kan. Tahu lah. Melayu dia kurang sikit kosakata dia. Jadi sebab tu bahasa Arab jantung dan jantung itu juga qalb juga misteri. Adakah qalb itu rumahnya jiwa? Dia kata jiwa raga tu. Tapi kok mana pun dia memang circulate. Tapi physically circulate adalah blood circulation lah yang saya faham. Tapi secara majaz apa yang membolak-balik itu, yang berpusing-pusing itu kita, hati kita. Pada hadis Nabi kata ada orang paginya beriman, petang menjadi kafir, esok pagi beriman balik, petang kafir balik. Al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Sebab tu Nabi ajak kita doa. Wahai Allah ya muqallibal qulub, ya muqallib, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit, teguhkan hati kami. Tapi itu secara majaz lah, secara batin lah, maksudnya teguhkan hati jiwa kami pada jalanmu, bukan teguhkan jangan sirkulit darah lagi mati pula kan. Teguh pada jalanmu. Sebab hati kita memang sentiasa berbolak-balik. Iman kita bertambah dan berkurang. Itu doa yang paling kerap kita minta. Dan satu lagi Nabi ajar apa? Kita minta apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Imam selalu baca kan. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Itu yang selalu kita kena minta kepada Allah SWT agar kita istiqamah, agar kita ni menjadi kesayangan Allah di dunia, di barzah dan di sana. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan kisah Habib An-Najjar pada malam ini dapat memberikan kepada kita pedoman dan pengajaran bagaimana seorang pemuda biasa yang dibuang di kampung dia, tapi sampai dia di alam kubur pun Allah masih cerita tentang cerita dia. Bulan depan mic tak macam ni dah tuan-tuan. Jadi pening saya dengar suara saya tu. Lari sikit saya punya point malam ni. Mudah-mudahan. Tapi kalau imam sedap main ni. Cakap dia kurang sikit. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.